Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, bersyukur kita ke hadirat ilahi kerana dengan limpah kurnia pagi ini kita sama-sama dapat mengikuti kelas PDPR matematik. Okey, untuk pagi ini kita akan teruskan masih dalam bab 7 sukatan serakan data terkumpul. Kita akan sudahkan 7.2 sukatan serakan. Jadi sebelum tu kita untuk berkati majlis, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir wa la tu'assir wa ja'alna minan najin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik, kita akan pergi pada 7.2.1 menentukan julat antara kuartil, variance dan sisian piawai sebagai sukatan untuk menguraikan serakan bagi data terkumpul. 7.2.2 membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data terkumpul. 7.2.3 membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai, dan seterusnya membuat kesimpulan. 7.2.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan bagi data terkumpul. Okey, 7.2 sukatan serakan. Okey, kita pergi pada standard pelajaran yang pertama, menentukan julat antara kuartil, variance dan sisian piawai sebagai sukatan untuk menguraikan serakan bagi data terkumpul. Untuk pengetahuan pelajar, tajuk ni dia adalah kesinambungan daripada bab yang awak belajar pada tingkatan 4. Okey, tapi yang tingkatan 4 tu lebih kepada data tak terkumpul. Okey, dia asingkan tingkatan 4 data tak terkumpul. Tingkatan 5 kita pergi kepada data terkumpul. Okey, terus. Okey, kita pergi yang pertama, julat dan julat antara kuartil. Okey, apa itu julat antara kuartil? Okey, kita lihat pada contoh 9. Okey, Pak Hamidi telah mencatatkan jisim buah nanas yang dipetik dari kebunnya. Okey, jadual kekerapan dan ogif yang berikut menunjukkan data yang diperolehnya. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Okey, ini jadualnya. Okey, lepas tu yang ni dia punya ogif. Okey, baik, kita lihat yang pertama, dia nak julat. Apa itu julat? Okey, julat ialah titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah. Okey, pelajar, yang mana satu kelas tertinggi, yang mana satu kelas terendah? Kita tengok kat mana? 14 jisim, kata rendah 395.5, yang tinggi 99.5. Maksudnya awak terus kira titik tengah. Halo Man? Awak terus kira titik tengah ke? Titik tengah mana? Okey, dia tertinggi ni kita tengok yang paling bawah sekali ni, 900 hingga 999. Ini dia punya kelas tertinggi. Memang dia kat bawah, tapi inilah kelas tertinggi. Kelas terendah dia 400 hingga 499. Yang jisim ini yang ada 400 hingga 499 ini semua ni kita panggil dia sebagai kelas. Jadi kelas tertinggi yang bawah sekali, kelas terendah yang atas sekali inilah. Okey,
tapi dia minta titik tengah. Jadi dia ulang kaji yang minggu lepas kita belajar. Okey, jadi titik tengah macam ni nak kira, kita tambah. Contoh nak kira yang tertinggi ni 900, kita tambah dengan 999, lepas tu kita bahagi 2. Okey, macam tu lah. 900 tambah 99, kita bagi 999, kita bagi 2. Lepas tu 400 tambah 499 untuk kelas terendah pun sama, kita bagi 2 untuk dapatkan titik tengah. Kita tolakkan, kita dapat jawapan dia 500 gram. Okey. Jadi pelajar kena tahu apa maksud 500 gram ni. 500 gram ni maksudnya beza antara jisim bagi nanas yang paling berat. Okey, merujuk pada yang bawah ni lah. Okey, dengan nanas yang paling ringan ialah 500 gram. Ini maksud soalan ni lah. Ini maksud 500 gram ni. Okey, so selesai untuk bahagian julat. Okey, jadi pelajar kena tahu kat mana kelas tertinggi, kelas terendah, dan pelajar kena tahu macam mana nak cari titik tengah. Okey. Baik, seterusnya kita nak mencari julat antara kuartil. So bila sebut julat antara kuartil untuk data terkumpul, kita akan tengok pada kita punya OGIF. Kita lihat pada kita punya OGIF. Jadi julat antara kuartil maksudnya apa? Q3 tolak Q1. Okey, nilai bagi Q3, kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okay, kat mana nak tengok kuartil 3, kuartil pertama? Siapa ingat? Kuartil pertama tengok kat mana? Kuartil 3 tengok kat mana? Antara jisim paling besar dengan julat dia. Okey, dengar betul-betul. Ini minggu lepas punya lagi. Kuartil pertama, kita rujuk pada dia punya kekerapan longgokan dia. Kekerapan longgokan dia, kita punya jumlah data kita adalah 80. 80. Semua sekali 80. So, 80 itu mewakili N. Jumlah lah. Okey, jadi nak tengok kuartil pertama, kita rujuk pada 1/4 daripada N. Jadi 1/4 daripada N maksudnya 1/4. Okay, 1/4 kita darab dengan 80. Okay, 1/4 darab dengan 80. So kita salah. Mana ni? 1/4 darab dengan 80. So 20 kita akan tengok pada 20. Tengok pada OGIF, kita lihat pada 20. Satu lagi kita tengok kuartil ketiga. Jadi 3/4 darab dengan 80. So sama dengan 60. So 60 kita nak tengok tempat rujukan kita untuk cari kuartil ketiga. Okey, jadi kita lihat pada kita punya graf OGIF kita. Okey, so tengok 20 20. Okey, mungkin pada mata kasar anda tak berapa nampak, awak boleh rujuk pada buku teks. Okey. So kat situ ada nilainya berapa. Kalau lihat pada buku teks, titik ni yang dekat pasi X ni, dia bukan berada betul-betul pada garis. Dia berada di antara dua garis lah. Maksudnya dia ada kat tengah-tengah. Okey. Jadi macam mana nak kira, sekejap lagi saya ajar. Okay, saya beritahu nilainya dulu. Nilainya adalah 614.5. Nanti saya ajar macam mana nak dapat 614.5. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua, yang 60 ni. Okey, so kita dapat 809.5. Okey, macam mana dapat 809.5? Macam mana dapat 614.5? Okey. Jadi saya besarkan ni. Okey, tengok betul-betul ni. Okey, so dari sini 599.5 dengan 799.5, kalau kita kira ni adalah satu kotak besar. Kotak yang paling besar, 2 cm. Jadi macam mana nak pelajar nak kira? Okey, pelajar kira macam ni. Okey, awak tengok rujuk, lihat pada kalkulator saya. Okay, kita kira 799.5 kita tolak dengan 599.5. Okey, so di antara dua tu, okey, di antara dua tu dia ada 10 kotak, 20 kotak. Gini lah saya ambil 699.5. Senang sikit kira. 699.5
Okey, tolak 599.5. Okey, saya ambil yang ni lebih senang. Okey, ada 100. Dan di antara 599.5 hingga 699.5 ni dia ada 10 kotak. Dia ada 10 kotak. Jadi satu kotak berapa? Jadi satu kotak 10 lah. Satu kotak ni 10. Jadi anak panah hijau ni dia berada di antara, dia ada di tengah-tengah kotak. Jadi kalau di tengah-tengah, satu kotak 10. Kalau tengah-tengah maksudnya 5 lah. Jadi dari 599.5 ke anak panah ni dia kena tambah 15. Okey, jadi 599.5 kita tambah dengan 15. So dapatlah 614.5. Ni cara nak baca graf ni. Okey. Okey, untuk yang sebelah kanan ni 799.5 dia tambah satu kotak je. Sampai satu kotak maksudnya 799.5. 799.5 tambah dengan 10. So dapatlah 809.5. Okey, ni cara nak baca kita punya OGIF. Okey. So nanti kena biasakan buat latihan, awak akan mahir lebih mahir lah buat OGIF. Jadi jangan risau pelajar tingkatan 5. Okey, tajuk ni adalah tajuk yang kita rasa boleh bantu untuk cemerlang, untuk lulus dalam matematik. Ni antara bab yang awak kena kuasai. Jadi kita akan bagi latihan lebih lah untuk tajuk inilah OGIF, histogram dan poligon kekerapan. Okey, baik. Okey, seterusnya dia kata apa? Maka julat antara kuartil ialah 809.5 tolak 614.5. Okey, so kita tahu bahawa julat antara kuartil adalah Q3 tolak Q1 atau kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So dapat 195. Okey, jadi pelajar juga kena tahu apa maksud 195 gram di sini. Okey, maksud dia beza antara jisim bagi nanas yang paling berat dengan nanas yang paling ringan yang berada pada 50% bahagian tengah taburan ialah 195. Okey, kenapa dia kata 50% di tengah taburan? Kenapa dia kata 50% di tengah taburan? Ada yang nak respon tak? Ada yang nak cuba? Kenapa dia kata 50% bahagian tengah taburan? Kenapa? Okey. Tak apalah, saya jawab. Okey. Kenapa dia kata tengah-tengah? Okey, kita tahu tadi nak dapat 60% ni dia 3/4. Nak dapat 20 ni dia 1/4. So 3/4 tolak 1/4 kita akan dapat 2/4 sama dengan 1/2 sama dengan 50%. So nilai ni memang nilai yang di tengah-tengah. Okay, sebab tu dia kata 50% bahagian tengah. Okey, baik. Okey. Variance dan sisian piawai. Okey, kejap. Yang ni nanti awak boleh cuba lukis dulu OGIF. Okey, 7.2a ni tolong siapkan. Okey, berdasarkan contoh tadi, cuma soalan ni dia minta awak lukis OGIF dulu. Jadi OGIF ni kita dah belajar minggu lepas. Buat dulu OGIF. Okey, nanti lepas tu jawab sampai habis lah. Okey, dan boleh hantar pada cikgu-cikgu. Okey, variance dan sisian piawai. Okey, variance. Okey, ni ada dua rumus awak kena hafal, kena ingat. Setahu saya rumus ni diberi semasa exam. Okey, so kita nak tahu setiap tanda ni apa maksud dia. Kita orang matematik, kita kena tahu setiap tanda ni apa maksud dia. Okey, tanda variance ni dia guna tanda sigma. Nama tanda ni tanda sigma. S-I-G-M-A, sigma. Okey, tanda variance dan sisian piawai. Cuma variance dia ada S hujung, dia ada kuasa 2. Okey, lepas tu dia ada tanda macam E ni. Okey, tanda macam E ni maksud dia jumlah atau sum of. Okey, jumlah. Kita nampak di sini ada F dengan X kuasa 2. Maksudnya kat sini adalah hasil darab. F darab X kuasa 2. F ni apa? F ni kekerapan. X itu adalah titik tengah. Okey, kita punya titik tengah ni dia dah nyatakan di sini. Okey. Dan bawah ni merujuk pada jumlah kekerapan. Okey, apa beza dengan sisian piawai? Sisian piawai dia hanyalah
ada tambah, dia ada tanda punca kuasa 2. Daripada kuasa 2 nak hilang tanda punca kuasa 2 kena guna tanda daripada kuasa 2 nak hilangkan tanda kuasa 2 tu kena guna tanda punca kuasa 2. Dan X bar, okey, X bar ni adalah min atau kita punya purata. Ingat, min ni dia ada dua simbol, satu X bar, satu lagi mu. Okey, jangan salah guna tempat. Kalau untuk variance piawai ni kita guna X bar. Okey, baik. Saya risau pelajar admat lah, dia takut confuse kan. Sebab dia ada mu, dia ada S bar. Okey, contoh yang ke-10. Okey, jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dalam liter terhampir yang digunakan dalam sehari bagi sekumpulan isi rumah di sebuah kawasan perumahan. Okey, soalan, hitung variance dan sisian piawai bagi data itu. Okey. Jadi kita lihat pada isi padu dia 150 hingga 159 sehingga 200 hingga 209. Okey, soalan minta kita cari variance dan sisihan piawai. Okey. So dalam rumus tadi, okay, dia nyatakan dia mesti ada kekerapan. So dekat jadual dia bagi ni ada tak kekerapan? Ada tak belajar kekerapan dekat jadual dia bagi ni? Ada. Kat bilangan keluarga. Okey, bilangan keluarga ni merujuk pada kekerapan. Okey, yang dia tak bagi apa kat kita? Okey, yang dia tak bagi titik tengah. Okey, dia tak bagi titik tengah. Jadi titik tengah tu kita kena carilah. Okey, macam mana nak cari titik tengah pelajar? Tambah semua bagi data. Tambah semua bagi data. Tu rumus apa tu, Man? Min. Had bawah Saya tadi titik tengah. Had atas tambah had bawah bagi 2. Okey, atau antara cara yang saya suka guna jari. Okey, guna jari. Kira 150, 151, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. So tengah-tengah tadi apa? 54, 55. 54, 55 jadi maksudnya 154.5. Guna jari je. So tak payah kira pun boleh. 154.5. Okey, kita kena tahu ibu jari kita ni apa nilainya. So 154 dengan 155 masuk tengah-tengahnya 154.5. Okey, boleh. So pelajar kena buat jadual, kena bina jadual. Kena bina jadual tersebut. Okey, kena bina jadual tersebut. Okey, kena bina jadual. Okey, dan kena ada nilai titik tengah lah. Okey. Dah dapat nilai titik tengah, apa perlu buat? Mula-mula kita cari Fx. Kenapa nak kena cari Fx? Sebab kita nak masukkan dalam rumus min. Okey, nak masukkan dalam rumus min. Apa rumus min? Jumlah hasil darab, kekerapan dan titik tengah per dengan jumlah kekerapan. Itu rumus min. Jumlah, inilah Fx, jumlah Fx bagi dengan jumlah F. Okey. Jumlah F ni dia dah kirakan untuk kita 95. Mana dapat 95 ni ditambah ni? 8 tambah 12 tambah 15 tambah 24 tambah 20 tambah 16 sama dengan 95. Okey, Fx. Okey, nak kira Fx, dia darab 8 darab 154.5. Okey, dapat 1236. Sehinggalah 16 darab 204.5 dapat 3272. Kerja ni memang banyak. Dan kalau keluarlah soalan exam, so awak kena buat hati-hati, tak boleh tersilap walaupun satu nilai. Kena hati-hati. X kuasa 2. X ni nilai titik tengah ni, nilai titik tengah ni kena betul. X kuasa 2 pun kena betul lah. Okey, guna kalkulator. Kalau kat sini kita tengok contoh ni, dia guna 2 tempat perpuluhan. Jangan buat satu jangan buat satu. Sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Dan akhir sekali dia darabkan F, dia darab dengan X kuasa 2. So dapatlah nilai ni daripada 190,962 hingga 669,124. Dan 3 bahagian yang kita kena jumlahkan. Pertama, jumlahkan F. Yang kedua, jumlahkan hasil darab F dengan X. Yang terakhir, jumlahkan hasil darab F dengan X kuasa 2. Okey, kat mana nak guna dia? Okey, sekejap lagi kita tunjuk.
Okey, pertama kita nak cari soalan minta kita cari variance dan dia minta kita cari variance dan sistem piawai. Dan kita dah tahu dah perkaitan antara variance dengan sistem piawai. Nak dapat sistem piawai kita kena punca kuasakan nilai variance. Boleh terus dapat. Tapi dalam rumus variance dan sistem piawai kena ingat dia ada rumus min. Okey, dia ada rumus min. Maka kita kena cari dululah rumus min. Kita kena guna rumus min, jumlah Fx, jumlah hasil darab Fx. Okey, dah ada di sini 17,417.5 bahagi dengan 95, so dapat 183.34. Jadi apa tujuan dibuat jadual lengkap macam ni? Tak perlulah awak buat panjang-panjang. Awak pergi tulis dekat jalan kerja 154.5 darab 1236 tambah 164.5 darab 1974 tambah. Tak perlu dah. Sekadar buat macam ni pun dah cukup. Dah boleh. Okey, lepas tu kira variance. Nampak kat sini rumus variance tadi. Cuma min kita ni tadi, min yang kita dah kira 183.34 tu kita kuasa 2. Okay, kalau ikut dia buat ni, dia buat semula. Sebenarnya tak payah. Kita terus je guna nilai yang kita dah kira pada min 183.34 masukkan dalam kurungan. Tak perlu ikut yang ni. Sebab kita dah kira, tak perlulah kita nak kira sekali lagi. Okey. Dan dapat jawapan, okay, dia kata sini betul kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, dan dah dapat 229.19. Apa pelajar perlu buat untuk kira sistem piawai? Cukuplah sekadar awak buat punca kuasa 2. Tapi saya galakkan awak nak buat punca kuasa 2, jangan buat 229.19. Gunalah 229.1856, dia lebih tepat. Okey, kalau ikut ni ditunjuk penuh. Okey, betul. Ni dia ambil yang penuh yang ada pada kalkulator terus. Lagi penuh. So lagi banyak nombor belakang ni lagi tepat lah. Cuma jawapan akhir jadi dia sebagai 2 tempat perpuluhan. Okey. Faham tak belajar di sini? Boleh ikut tak? Cikgu. Ya, saya. Kalau letak 1 tempat perpuluhan dia salah ke? Tak dapat Salah. Jangan letak 1 tempat perpuluhan. Untuk matematik dan matematik tambahan, jangan biasakan letak 1 tempat perpuluhan. Paling kurang, paling kedekut letak 2 tempat perpuluhan. Okey. Sebab apa? Sebab bila lagi banyak tempat perpuluhan, dia lebih jitu. Dia lebih tepat. Okey, yang wajib 2 tempat perpuluhan apa dia? Apabila kita punya nilai itu melibatkan harga RM mesti 2 tempat perpuluhan. Okey, jangan buat 1. Apa-apa jangan buat 1. Okey? Jangan buat 1. Mesti 2 tempat perpuluhan paling kurang. Kalau ginilah awak guna cara ni, saya galakkan belajar buat semasa mengira maksudnya belum jawapan akhir, kita guna 4 tempat perpuluhan. Belum jawapan akhir, kita guna 4 tempat perpuluhan. Dah dapat jawapan akhir, barulah tukar kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi kalau soalan tak nyatakan, kalau saya akan ambil 4 tempat perpuluhan. Kalau saya lah, saya akan ambil 4 tempat perpuluhan. Lebih selamat berbanding ambil 2 tempat perpuluhan. Dan kalaulah jawapan kita tu boleh tukar kepada pecahan tak wajar, baik bagi jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Kenapa saya tekankan benda ni? Saya tak nak awak muflis. Muflis macam mana? Jalan kerja dah buat panjang, tiba-tiba jawapan akhir hilang markah. Sayanglah kan. Okey. Jadi kat sini dia ada ajar macam mana kita nak semak sama ada jawapan kita ni betul. Okey. Jom. Jadi kita ada masa ni kita cuba guna yang ditunjuk ni, macam mana kita nak check kita punya jawapan akhir. Jadi masing-masing pelajar, okey, saya mohon minta tolong standby dengan kalkulator. Kita nak buat sama-sama, okey, menggunakan kaedah yang ditunjukkan ni. Okey, so just dia belum dengan kalkulator belajar? Dah. Okey, kita buat sama-sama. Mula kita tekan mode sampai jumpa paparan SD Rep Base. Okey, lepas tu dia suruh tekan 1. Okey, dah sampai kalkulator awak akan ada keluar SD lah, akan keluar SD. Okey. Tekan 154.5. Tekan shift, tekan ni. Lepas tu tekan kekerapan. Kekerapan tak tekan. Tekan 8, tekan. Nampak tak? Nampak tak pada paparan kalkulator saya?
Nampak. Okay, tekan macam tu Lepas tu tekan M+. Baru betul. Okay. So betul kan tadi kita punya N kita 8 kan. Okay, lepas tu terus tekan yang kedua. 164. Point 5. Tekan shift, tekan koma. Koma tu atas delete Tekan 12. Jangan tekan sama dengan Jangan tekan sama dengan. Tekan M+. Tekan sama dengan awak kena buat semula. Okey, nampak tak? N tu jadi 20. Kenapa jadi 20? Tadi asal dia 8. 8 tambah 12 sama dengan 20. Nampak? Kat sini dia dah boleh, dia kirakan sekali kita punya kekerapan longgokan. Boleh guna ni untuk check. Okey, yang ketiga 174.5. Shift. Ni, okey, tekan 15. So sepatutnya dia akan, jadi kalau saya tekan M+ ni jadi 35. Okey, betul, 35. Okey, 184.5 shift 24 M+ 194.5 20 M+, dan akhir sekali 204.5 204.5 Okey, 16. Okey, lepas tu suruh tekan apa? Tekan M+. Okey, last sekali pun kena tekan M+. Okey, lepas tu dia suruh tekan on balik. Okey, suruh tekan on balik. Okey. Maksudnya data tu dia simpan dekat memory calculator. Data tu disimpan dekat memory calculator. Tekan shift. Tekan shift 2. Dekat 2 tu dia tulis S var. Okey, lepas tu dia suruh pilih. Okey, S bar ni maksudnya apa? Kan dia tulis S bar tadi kita dah belajar. S bar ni apa belajar? S bar ni adalah min kan? Okey, so akan dapat kita punya min. Min pada jawapan pada kita punya yang kita kira pada buku ni ada 183.34. So sepatutnya dapat 183.34 lah. Okay, kita tengok betul tak kalau tekan 1 ni keluar 183.34. Okey, tekan 1, tekan sama dengan. Okey, nampak keluar kan 183.34. Maksudnya pengiraan kita betul. Guna ni untuk cek jawapan. Kenapa saya kata untuk cek jawapan? Kalaulah awak tiba-tiba tekan tapi awak tak buat jadual, awak tak buat jalan kerja, awak tak akan dapat markah pun. Guna ni untuk cek awak punya jawapan akhir. Okey, seterusnya kita nak Cikgu. Ya, saya. Contoh tadi saya buat apa tu macam buat yang mula kan 154.5 8 tu kan. Saya tekan M tu 2 kali and then dia punya nilai dia bertambah. Memanglah. Adakah dia akan tersebut tambah ni? Nilai N tu memang akan bertambah sampai jumlah kekerapannya. Dia mesti N hujung N last kali kita akan dapat 95. Ya, tahu. Okey. Tapi pasal ini contoh kalau budak tekan 2 kali M+ tu tapi pada nombor yang sama, dia efek tak semua tu? Kalau awak tahu sepaham saya lah, kalau dia punya titik tengah yang sama, dia hanya reset balik. Sepaham saya lah. Faham tak? Kalau awak guna titik tengah yang sama, dia akan reset semula. Okey. Kalau tak pasti buat apa? Awak reset balik calculator. Buat semula dari awal. Kan? Okey, boleh. Saya menjawab tak, Man? Menjawab. Okey, so sekarang ni kita nak tengok variance. Macam nak check variance, kita tekan tekan AC ni semula. Tekan shift, tekan 2 lagi. Okey, so kita nak tekan pilih 2. Okey, 2 ini ditulis X sigma N. Okey, yang ini merujuk kepada variance. Variance ke? Dia merujuk pada sisihan piawai. Okey, dia merujuk kepada sisihan piawai. Kita tengok betul tak? Okey, kita tekan 2. Tekan sama dengan, okey. So yang tengah-tengah ini merujuk pada sisihan piawai. Okey, sama 115.1389. So kalau nak dapatkan kita punya variance, okey, kita terus tekan kuasa
2. Okey, tekan sama dengan. So, dapatlah 229.19. Okey, ni cara kalau kita nak check jawapan, semak jawapan menggunakan kalkulator. Harap boleh membantu pelajar untuk memastikan jawapan akhir anda betul, tepat. Kan? Kita tak nak kita buat jalan kerja panjang-panjang, salah. Kita tak nak. Kan? Okey, baik. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, ni tengok boleh buat. Kita nak pergi pada standard pelajaran yang kedua hari ni, 7.2.2. Membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data terkumpul. Okey, plot kotak ni saya tak pernah jumpa sebelum ni. Okey, yang ni adalah silibus baru untuk KSSM. Okey, baik. Okey, dengar betul-betul. Dia tak susah. Dia ada kaitan dengan apa yang kita belajar minggu lepas. Berkaitan dengan kuartil dan berkaitan dengan kuartil lah. Kuartil 1, median, kuartil 3. Lepas tu dia ada tambahan nilai minimum, nilai maksimum. Okey, tengok. Okey. So, bagaimanakah kita nak membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data terkumpul? Okey, plot kotak tu bentuk dia macam mana? Okey, ni plot kotak. Okey. Untuk yang pertama ni dia dalam bentuk taburan simetri. Okey. Taburan simetri ni kenapa dikata simetri? Kalau kita tengok saiz kotak kiri dan kanannya sama, dua sungut tu pun sama, kiri dan kanan ni sama, maka ni adalah taburan simetri. Okey, dia tak ada, ni taburan simetri. Okey. Pergi pada plot kotak yang kedua. Okey, sungut sebelah kiri lebih panjang berbanding sebelah kanan. Kan? Dan kita punya plot kotak kita dia lebih besar sebelah kiri. So ni adalah pencong ke kiri. Okey. Kotak ni kat kanan tapi kita kata dia ni pencong ke kiri. Jadi kalau bentuk tu macam itulah, okey. Dia pencong ke kiri. Okey. Kalau kotak sebelah kanan pencong ke kiri. Kalau kotak sebelah kiri lebih besar, dia pencong ke kiri. Kalau kotak sebelah kanan lebih besar, dia pencong ke kanan. Macam itu cara nak faham dia. Okay, tengok kotak dia lebih besar sebelah kanan. Kotak tu lebih besar sebelah kanan. Ataupun dia punya sungut lebih panjang sebelah kanan, maksudnya dia pencong kanan. Okay. So, apa dia penerangan berkaitan dengan kita punya plot kotak ni? Okay, dia kata garis median. Okay. Q2, nampak Q2 ini merujuk kepada garis median. Q2 merujuk pada garis median. Q1 merujuk pada kuartil pertama, Q3 merujuk kuartil ketiga. Titik sebelum kuartil 1 ni kita panggil dia sebagai nilai minimum. Manakala titik selepas Q3 ni kita panggil dia nilai maksimum yang ditunjukkan pada kita punya plot kotak. Okey, dia kata B, garis median memotong kotak menjadi tidak sama saiz. Garis median memotong kotak menjadi tidak sama saiz. Untuk B B ni dia potong tak sama saiz. Kalau yang A ni dia potong sama saiz, sama panjang. Ni cerita untuk B ni, garis median ni dia tak potong sama saiz. Jadi jika bahagian kiri kotak lebih besar, maka taburan data ini ialah pencong ke kiri. Kalau kiri lebih besar, pencong kiri. Kalau kanan kotak lebih besar, maka taburan data ialah pencong ke kanan. Okay, dia kata sungut kiri dan sungut kanan mewakili skor di luar median. Jika kotak dibahagi dengan saiz yang sama, tetapi sungut kiri lebih panjang daripada sungut kanan, maka taburan pencong ke kiri. Jadi kalau sungut kiri lebih panjang ni, sungut kiri lebih panjang, maksudnya dia pencong ke kiri. Kalau sungut kanan lebih panjang, dia pencong ke kanan. Tu ayat terakhir cuba terangkan pada kita. Okey. Boleh Okey, baik. Terus pergi pada contoh 11. Okey, OGIF menunjukkan jisim dalam gram bagi 90 biji belimbing yang dicatatkan. A, dia suruh kita bina satu plot kotak berdasarkan OGIF tersebut. B, seterusnya nyatakan bentuk taburan data tersebut. Okey. So, ni kita punya OGIF.
Jadi berdasarkan OGIF ni OGIF kita tengok mula-mula data kita nilai GSAVE kita paling rendah adalah 80. Ini nilai terendah. Okey, 80 dan nilai tertinggi, nilai maksimumnya adalah 90. Nilai maksimum ni merujuk pada kita punya kekerapan longgokan lah. Jumlah kekerapan 90 ni merujuk kepada kita punya jumlah kekerapan. Okey, 90. Okey, macam mana dapat kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3? Okey. Okey, sorry, bukan 90. Kita rujuk sini 150. Bukan 90, saya silap. 90 ni dia punya kekerapan. Kita tengok pada GSAVE ni. Okey. Ni maksimum. So, macam mana dapat kuartil 1? Kuartil 1, 1/4 darab dengan 90 lah. Okey, tekan kalkulator. 1/4 darab 90. So, kita dapat jawapan dia 22.5. Jadi, kita tengok dekat kita punya part CY. Kita cari 22.5 dan kita dapat nilainya adalah 116 pada part CX. Okey, lepas tu kita cari pada 45. Kenapa 45? 1/2 darab 90 dapat 45. Dan kita guna graf kita punya OGIF, kita dapat nilai 1, 2, 3. Dan yang terakhir 3/4. 3/4 darab 90 adalah 67.5. So, cari pada graf 67.5 dan kita dapati nilai kuartil ketiga kita adalah 128. Okay, ini cara nak dapatkan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Okey. Baik. Lepas tu buat apa? Okey, dia dah dapat nilai 5 benda yang diminta ni kita dah dapatkan. Apa dia 5 benda tu? Nilai minimum, maksimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Dah dapat 5 ni. Barulah kita boleh buat kita punya plot kotak menggunakan graf yang sama. Kita sebenarnya boleh je lukis pada kertas graf terus. Okey. Maksudnya ada ruang bawah ni atau ruang atas. Okey, kita boleh buat terus. Okey, ni yang kita kira ni tadi, nilai minimum, nilai maksimum semua kita dapatkan daripada OGIF. Okey. Okey, ni kita punya plot kotak, nampak 80 nilai minimum, 150 nilai maksimum. Okey, cuma dekat bahagian median kita tak perlu buat titik. Cuma kat sini kita kena kotakkan. Saiz kotak ni pada saya dia tak ada tetapkan saiz kotak ni kena besar mana, tak perlu. Tapi kita nampaklah kotak tu sebab yang kita rujuk sekarang ni adalah garisan median tu berada di mana. Okey, kita lukislah macam tu kemas-kemas. Okey, dan kita nampak kat sini. Okey, daripada sini dia pencong kiri ke pencong kanan? Pelajar. Kiri. Pencong kiri. Kenapa pencong kiri, Umairah? Sungut dia panjang sebelah kiri. Ya, sebab sungut dia panjang sebelah kiri ataupun dia punya kotak lebih besar sebelah kiri. Okey, so apa kesimpulan boleh buat? Dia kata data ini mempunyai taburan pencong ke kiri kerana bahagian kiri plot kotak lebih besar daripada bahagian kanan plot kotak. Boleh juga kita pasal sungut, boleh. Okey. Baik. Okey, 7.2b boleh buat sebagai kerja rumah. Okey, pergi pada 7.2.3 membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. Membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, bagaimanakah kita nak membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai? Okey, contoh, seorang ahli botani menyemai 40 sampel anak benih pokok bunga raya daripada dua hybrid yang berbeza, A dan B. Diameter bagi kedua-dua hybrid ini diukur bagi tujuan pengawasan dan pengawalan rapi supaya pokok bunga raya menghasilkan kelopak yang mekar.
Jadual kekerapan di bawah menunjukkan diameter bunga bagi hybrid A dan hybrid B. Okey, so jadual kekerapan. Okey, lepas tu dia nak apa? Okey, berdasarkan min dan sisian piawai, tentukan hybrid bunga raya yang menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar dan konsisten. Berikan justifikasi anda. Habis kita jawab soalan ni, kita akan tahu macam mana kita nak tahu dia konsisten, macam mana kita nak tahu dia lebih mekar atau lebih baik. Kita boleh tahu. Okey. So kita dah tahu rumus min, ni rumus min, jumlah fx per jumlah f. Okey, ni rumus susunan piawai. Okey, ni kita punya jadual. Okey pelajar. So jadual ni awak kena buatlah satu-satu kena buat satu-satu, tak boleh ada tertinggal pun. Okey, kena buat tanpa gagal. Nanti kalau nak buat latihan awak ikut panduan jadual ni. Faham tak macam nak buat jadual ni pelajar? Boleh tak nak buat jadual ni? Boleh. Boleh okey. Baik, so kita nak kira min, dikata jumlah fx, okey, so 574 per jumlah f bagi dengan 40. So kita dapat kita punya min 574 40 sama dengan 14.35 sisian piawai. Okey, so 8253.5 per 40 tolak 14.35 kuasa 2. Okey, punca kuasa 2. Kalau nak tekan kalkulator, kalau saya tekan ni dulu 8253.5 per 40, tekan sama dengan dulu, tolak 14.35 kuasa 2, tekan sama dengan lagi, barulah saya punca kuasa 2 kan. Okey, saya buat satu-satu. Okey, so akan dapat jawapan. Dan jangan risau, sebabnya pelajar dah ada cara macam mana nak check sama ada jawapan betul atau salah. Okey, ini untuk hybrid A. Kita lihat untuk hybrid B. Okey, kaedahnya sama, kita ulang saja step. Okey, cuma kita kena ingat sini untuk min sini 14.35, sisa piawainya 0.64. Okey, ini untuk B. Okey, ni 14.1, tadi 14.35. Okey, sekarang ni 14.1. Okey, sisa piawainya adalah 0.7. Okey. Jadi apa kesimpulan? Dia kata hybrid A menghasilkan kelopak bunga lebih mekar. Kenapa lebih mekar? Sebab dia punya min dia 14.35. Saiznya lebih besar berbanding hybrid B. Okey. Yang kedua, kita nak tengok dari segi consistency. Consistent. Kalau kita nak tengok konsisten ke tak, kita tengok rujuk pada nilai sisian piawai. Makin kecil nilai sisian piawai, maksudnya dia makin konsisten. Okey, sebab tu dikata nilai A ni lebih baiklah, sebab nilai A 0.64, sedangkan nilai B untuk B dia adalah 0.7. Okey, maksudnya ni kata sisian piawainya yang lebih kecil 0.64 cm kurang dari 0.7 cm menunjukkan diameter kelopak bunga yang lebih konsisten. Okey, so sisa piawai untuk lihat konsistensi. Lihat konsisten. Okey. Okey. Jadi fahamlah, kena faham. Apa tujuan kita tahu sisa piawai? Kita nak tahu dia punya konsisten. Okey. Baik. Seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey, 7.2.4. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan bagi data terkumpul. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan bagi data terkumpul. Okey, contoh 13. Okey, bagaimana kalau masalah yang melibatkan sukatan serakan bagi data terkumpul? Okey, suatu tinjauan dijalankan di sebuah pasaraya bagi mengkaji tempoh masa dalam jam yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang di pasaraya itu. Hasil tinjauan tersebut ditunjukkan dalam ogif di sebelah.
Okay, soalan kata bina jadual kekerapan bagi masa yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang di pasar raya itu dengan kelas 0.5 hingga 0.9, 1.0 hingga 1.4, 1.5 hingga 1.9, 2.0 hingga 2.4 dan 2.5 hingga 2.9. Okey pelajar, mohon respon berapakah saiz kelas? Setiap satu ni berapa saiz kelas dia? Ingat balik minggu lepas belajar saiz kelas macam mana nak kira? Saya kasi 5 je tu. 5. Serius 5? 0.5, 0.6, 1. Ha. 5 ke 0.5? Ha? 0.5. Dah confused. Mana satu? 5. 0.5. 5. Macam mana awak kira 0.5? Payah. 2.95 tolak 0.45 bahagi 5. Macam mana? 2.95 Tolak 0.45. Oh, awak kira macam tu. Itu kalau awak baru nak buat selang kelas. Dah nak betul tu. Dia cara dia 2.95 tolak. Okey, awak ambil satu je selang kelas. Contohlah saya ambil selang kelas paling hujung ni, 2.5 hingga 2.9. So 2.95 tolak dengan 2.45. Macam itu je. Yang had atas kita tambah 0. Tambah 5 ujung, 0.05 ujung. Yang had bawah tolak 0.05. Maksudnya macam ni, dia jadi 2.95 tolak 2.45. Macam tu. So dapat 0.5. Ini cara guna kalkulator. Okey. Dan dia ada cara lagi senang. Okey, guna jari saja. Okey, kita katakan mula dengan 0.5. 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. So 0.5. Apa dah? Terus dapat jawapan. Tak payah guna kalkulator pun boleh dapat. Okey, soalan seterusnya. Seterusnya, anggarkan min dan sisian piawai bagi data tersebut. Seterusnya, anggarkan min dan sisian piawai bagi data tersebut. Okey, jadi. Okey. Pertama, kita nak memahami masalah. So, soalan ini dia minta kita cari min dan sisian piawai daripada OGIF. Okey, seterusnya kita nak rancang strategi. Kita kena bina dulu jadual kekerapan daripada OGIF. Lepas tu kita kena daripada jadual kekerapan, kita kena hitung min dan sisian piawai menggunakan rumus. Jadi awak tahu kan kita kena buat jadual kekerapan yang besar tu, yang lengkap. Okey, sebab kat situ kita nak cari min dan sisian piawai, kita kena cari hasil darab fx. Kita kena cari hasil darab fx kuasa 2. Okey, kita nak kena tahu jumlah fx kuasa 2, jumlah f, kita kena tahu tu. Okey. Seterusnya, okey, kita nak kena, okey, inilah kita punya jadual kekerapan kita tadi. Okey. So sekarang macam mana dia dapat nilai 6, 16, 32, 16, 20? Okey. Yang ni kita daripada OGIF, kita ambil nilai paling besar sekarang adalah 80. Ni nilai paling besar 80. Jadi 80, okey, saya selalu minta pelajar kira daripada atas. Maksudnya jadual ni kita isi dari bawah lah. Kita isi dari bawah. 80 tolak 70, 10. 70 tolak 54 dapat 16. Kita kira dari bawah. 54 tolak 22 dapat 32. 22 tolak 6 dapat 16. Okey, 16. Kejap. 22 tolak 6 dapat 16. 6 tolak 0 dapat 6. Okey, kita kira terbalik. Okey, jadi nak tahu, nak check jawapan kita betul ke tak, cuba tambahkan semula.
Kalau tambah semula dapat nilai 80, dia betul. Dapat nilai yang betul. So dah dapat ni, kita kena buat apa? Kita kena cari titik tengah, kena cari hasil darab titik tengah dengan kekerapan, kena cari titik tengah darab dengan X kuasa 2. Kekerapan darab dengan X kuasa 2. Okey. Ni baru step pertama. Okey, kita kena buat benda ni lah. Kena lengkapkan benda ni. Okey, lepas tu kita kena kira min 140/80. Okay, sama dengan 1.75 jam. Okey, dan kira susunan piawai 0.55 jam. Okey, dan buat kesimpulan. Kesimpulan ni apa? Min dia adalah 1.75 jam dan susunan piawainya adalah 0.55 jam. Inilah soalan yang minta kita jawab tadi. Inilah jawapan yang diminta oleh soalan tadi. Okey. Terusnya. Okey. Okey, so kita cuba jawab sama-sama. Okey, dia kata hitung variance dan sisian piawai bagi setiap data berikut, berikan jawapan betul 2 tempat perpuluhan. Okey. Jadi saya minta para pelajar buat sama-sama, okey, dengan saya supaya kita dapatlah jangan tengok je, sambil tu buat juga. Okey, supaya kita dapat benda yang samalah. Okey, pertama kita kena tukar dulu jadual ini kepada menegak. So kita insert table. Okey, masa dalam minit. Okey, yang pertama 1 hingga 2. Lepas tu 3 hingga 4, 5 hingga 6, 7 hingga 8, 9 hingga 10, 11 hingga 12. Okey. Lepas tu kita tulis kekerapan. Okey, kekerapan 15, 20, 28, 35, 30, 24. Okey. Okey pelajar, yang bawah ni nak tulis apa pelajar? Okay, kita kira dulu. Kita kira, tambahkan. Okay, tolong saya tambahkan. Tambahkan jumlah kekerapan kita, berapa jumlah dia. Okey, cuba kira berapa pelajar? Okey. 15 tambah 20 tambah 28 tambah 35 tambah 30 tambah 24. 15, 20, 28, 35. 52 je go. 152 Okey, so ini adalah jumlah F. Jumlah F. F. Okey, sama dengan 20. 152. Okey. Okey, lepas tu buat apa? Lepas tu kita kena cari titik tengah kan? Insert. Okey, titik tengah. Kita wakilkan dengan X. Kekerapan kita wakilkan dengan F. Okey. Titik tengah ni berapa ni belajar? Yang pertama tu 1.5. berapa? 1.5. 1.5. Lepas tu 3.5. okey, 3.5 0.5. 7.5 9.5 dan 11.5. 9.5 dengan 11.5. Okey, selesai. Lepas tu kita darabkan. Kita tolong saya darab F darab dengan X.
Okey, kat sini kita nak kira fx. Kira fx dulu ke nak kira x kuasa 2 dulu? Tengok contoh. Dia kira fx dulu. Okey. Darab kan 15 darab 1.5. Okay, 22.5. Okey, 20 darab 3.5 70. 28 darab 5.5. Pelajar buat tak ni pelajar? Buat. Buat jangan biar saya buat seorang. 262.5. Dia tahu saya salah ni terus tegur 30 darab 9.5 285. Okey, 24 darab 11.5 276. Okey, ada tak saya punya jawapan yang salah? Tolong bagi tahu. Kalau Tak ada, ada. tak ada Okey, lepas tu kita jumlahkan dia. Dapat berapa? Tu dapat 1070. Okey, 1070. 1070. Okey. Okey, lepas tu buat apa? Kita kira pula x kuasa 2. Okey, tolong saya lagi sekali. Kira x kuasa 2. Yang first tu 506.25. Oh, kejap. Berapa? 50. Sekejap. 1.502. Awak banyak sangat tu. 1.5 Saya kira fx kuasa 2. 1.5 kuasa 2. 2.25 lagi. Bawah 12.25. 12.25. Okey, lagi 30.25. Okey, lagi 56.25. okey, terima kasih. Lagi 90 Okey, lagi last sekali 132.25. 132.25. Yang ni kena kira jumlah tak? Yang ni perlu kira jumlah tak? Tak. Tak perlu kan? Yang ni tak perlu kira. Awak jangan semua benda Kenapa? kira. Okey. Lepas tu last sekali. Okey, baru darabkan. Okey, siap. Terus darabkan. Okey. Darabkan dapat apa? Okey, yang pertama dapat apa? Okey, betul kan? Okey, terima kasih Man. Yang first tu 33.75. Okey, lepas tu? Sekejap. 24. 245. 245. Okey, lepas tu? 847. 847. Okey, wow, betul tadi besar gila nilai kan. Saya pun tak perasan. Itulah kena hati-hati buat benda ni. 1968 198.75. Okey, betul. 90.25 darab dengan 30 2707.5. 77.5 dan sekali 32.25 darab 24 3174 Okey, pelajar. Terus tambahkan dapat berapa? Saya dapat 8976. Tak ada perpuluhan Tak ada. Tak ada Ada. Okey, semua Betul yang lain jawapan. pun dapat. Yang lain dapat pelajar lain dapat yang sama Sama. Okey. Nampak tak? Saya nak anda semua cuba sebab macam tadi kan, kalau kita tersilap habiskan jawapan akhir kan. Banyak kan kerja dia nak buat benda ni kan. Agak-agak awak lah, markah dia berapa ni? Berapa markah dia ni? 10. Saya bet 5 dulu. 5 Ini
4 markah. 4 atau 5 lah. Boleh lah bagi 5. Tak banyak markah tak pastilah sebab di peringkat SPM yang ke SSM kita tak tahu lagi exam ni macam mana. Kita pasti soalan macam ni dia keluar macam ni ke tak. Kalau keluar macam ni, kalau dia bagi markah sikit sangat memang kesian lah kan. Okey, sekarang kita nak kira apa? Kita nak kira kita kena kira, memang soalan minta variance dan sesuai piawai, tapi nak tak nak kita kena kira mean dulu. Okey, apa dia mean? Okey, kita kena tahu rumus mean. Okey, so mula-mula kita nak kira kita punya mean kita. Okey, S bar sama dengan, okey, dia kata jumlah FX per jumlah F. Jadi jumlah FX kita adalah 1070 bahagi dengan jumlah F kita adalah 152. Okey, dapat berapa pelajar? Tak dengar sangat suara awak. 7.0395. Allah. Seorang-seorang saya tak dengar apa. 7.094. 0.094. 7.094. 7.03. Ada 3 kan? 395, betul? Jangan 7.0395. Okay, kita check boleh tak jawapan kita ni tukar pada pecahan tak wajar. Tak boleh kan? Tak boleh. Okey, lepas tu dah selesai untuk kita punya mean. Okey, dah selesai untuk mean. Kita nak kira sekarang, kita nak kira dia punya sisihan piawai. Okey, so sisihan piawai kita guna tanda sigma, letak sama dengan letak tanda punca kuasa 2 yang besar. Okey, jadi kata jumlah fx kuasa 2. Jadi jumlah fx kuasa 2 kita adalah 8976 per dengan jumlah f. Okey, per dengan jumlah f kita adalah 152. Okey, 152. Okey, lepas tu kita tolak dengan min yang kita dah kira dekat atas. Okey, nak lagi tepat. Okey, sebenarnya boleh je terus tolak 7.0395 kuasa 2. Tapi nak jawapan tepat kita ambil yang saya highlight ni. Kita ambil yang ni. Yang ni lagi tepat lah jawapan kita. Yang ni lagi tepat. Okey, lepas tu jangan lupa selalu calon dia tertinggal ni. Dekat min tu dia lupa letak tanda kuasa 2. Okey. Jadi nak tekan kalkulator macam mana? Ni penting juga. Macam mana nak tekan kalkulator? Okey, saya tunjuk macam mana nak tekan kalkulator. Okey, kok panjang ni. Saya dah ajar macam mana nak tekan sekali je kalkulator. Tak payah nak banyak kali. Kita tekan punca kuasa, buka kurungan siap-siap 1. Buka lagi sekali. Okey, 8976 per 152. Okey, tolak, buka kurungan 1070 per 152 tutup kurungan kuasa 2. Tutup lagi sekali. Okey, tekan sama dengan itulah jawapan kita 3.08. 3.081 382 lah. Okey, nah. Macam saya kata tadi, sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Lebih tak apa. Cikgu, saya takut lah cikgu nanti jawapan saya salah. Nak buat macam mana? Nak macam mana kalau takut salah? Awak salin semua jawapan yang ada pada kalkulator. Kalau takut sangat jawapan salah, ambil semua jawapan pada kalkulator. Tulis macam ni. Boleh, tak ada masalah. Boleh Kalau takut jawapan tu salah. Dia tak ada had sebenarnya, dia tak ada beritahu kan.
Tapi soalan kata betul kepada 2. Dia dah cakap dah 2 ke 40. Saya baru baca 2 ke 40. So yang atas ni pun salah. 07.04. Okey, apa jadi kalau calon dia tak jawab 2 ke 40? Dia dapat makan penuh tak? Okey, dia tak akan dapat makan penuh lah. Okey, dia tak akan dapat makan penuh. Okey, so sekarang ni kita dah dapat jawapan. Kita dah dapat jawapan. Dah dapat jawapan ni, lepas tu nak kena buat apa? Dah dapat jawapan, nak buat apa belajar? Belajar? Dah dapat jawapan, nak buat apa? Dah siap. Ya, dah siap nak buat apa? Kalau exam dah siap nak buat apa? Cek balik jawapan. Cek jawapan. Nak cek jawapan macam mana? Guna kalkulator. Yes, kita cek jawapan guna kalkulator. Okey, so supaya kita tak lupa apa yang kita baru belajar hari ni. Okey. Jadi kita ingatkan balik macam mana kita nak guna kalkulator untuk kita cek jawapan kita satu-satu. Okey, so kita mula balik. Okey, kita reset dulu kalkulator awak. Okey, kita reset kalkulator kita supaya kita ingat balik macam mana nak buat, macam mana kita nak kira, kita nak semak jawapan kita menggunakan kalkulator. Okey, mula tekan mod sampai jumpa. Okey, seperti paparan ni yang kita tunjuk ni. Okey, kita tekan SD, tekan 1. Okey, dia kata tadi ambil nilai kekerapan, nilai titik tengah dan kekerapan ke saya terbalik? Betul lah kan? Nilai kekerapan dan titik tengah. Titik tengah dulu kan? Titik tengah dulu 1.5. Titik tengah dulu. Ingat titik tengah dulu. Shift, 15. Kalau tekan sama dengan dia keluar N15, betul? Bukan sama dengan, tekan N+. Okey, betul. Okey, teruskan. Jangan buat kekerapan dulu, tak boleh. 3.5 shift 20. Kenapa salah? Apa silap saya? Koma tak tekan. Oh, koma tak tekan Koma ni. Okey, 1.5 shift ni. Tekan 15. Tekan M+. Tekan 3.5. Tekan shift, tekan ni. Tekan 20. Okey, tekan M+. Tekan 5.5. Tekan shift ni. Tekan 28. Tekan M+. Tekan 7.5. Shift tekan 35. Tekan F+. Tekan 9.5. Shift ni. Tekan 30. Okey, tekan 11.5. Tekan koma, tekan 24. Okey, jadi kalau jawapan akhir nanti dapat keluar 152. Okey, so dia betul. Okey, so betul So kita punya jumlah kekerapan kita memang betul 152. So kat situ dah betul. Okey, so kita tekan kita punya AC. Okey. Tadi siapa tu, Lokman tanya saya macam mana nak check. Kita dah tekan ni nak check. Okey, tekan bawah tak saya. Okey, nampak? Awak tekan bawah. Tekan dekat cursor tengah tu, tekan bawah. Dia akan keluar data. X1 kita 1.5 merujuk pada kita punya titik tengah yang pertama. Okey, kekerapannya 15. Okey, 1.5 15. Okey. Nampak? X2 3.5 20. 5.5 28. 7.5 35. 9.5 30. 11.5 24. Ni cara check. Kita tekan bawah ni. Okey, sekarang ni kita nak tekan, kita nak cari kita punya
min. So tekan shift, tekan nombor 2. So nampak X bar ni merujuk pada min. Okay, sepatutnya jawapan kita 7.04. So kita tengok betul tak. Tekan 1, tekan sama dengan, okay, betul 7.04. Seterusnya kita ulang lagi sekali. Tekan shift, tekan 2. Kita tekan nombor 2. Kita tekan sama dengan, so dapat 3.08. Okay, so ni betul lah. Jalan kerja kita ni betul. Okay, ni cara untuk kita check, semak jawapan kita. Okay.